Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Sepagi bersama Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu. Saya Hafizah Ramli, moderator anda pada pagi ini, mengalu-alukan barisan kepimpinan Fakulti Perikanan dan Sains Makanan iaitu yang berbahagia Dekan Profesor Dr. Muhammad Effendi bin Abdul Wahid, Timbalan Dekan Akademik dan Haiwan Pelajar Profesor Madya Dr. Hayati binti Muhammad Yusof, Timbalan Dekan Bakat dan Penyelidikan Profesor Madya Dr. Muhammad Hanafi bin Idris, pengerusi bidang, ketua-ketua program, ahli-ahli akademik, pegawai-pegawai sokongan akademik, kaki tangan sokongan dan seterusnya yang diraikan para pelajar baharu Diploma Perikanan Kemasukan 2021-2022. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada pagi ini bagi sesi Sepagi bersama Fakulti bersama dengan adik-adik pelajar Diploma Perikanan baharu. Mewakili seluruh warga FPSM, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baharu sesi kemasukan 2021-2022. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua yang telah terpilih untuk mengikuti program Diploma Perikanan di FPSM. InsyaAllah dalam program ini kita akan memberi pendedahan secara lebih jelaslah kepada adik-adik semua apakah itu Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan saudara Khairul Anwar untuk bacaan doa. Dipersilakan Khairul. Terima kasih saudari pengerusi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, segala dahirkan padamu. Tuhan yang berkuasa menjadikan langit sebagai dan menjadikan bumi sebagai hamparan. Kami memohon padamu ya Allah agar slot sepagi bersama Fakulti Perikanan dan Sains Makanan bersempena Minggu Jalinan Mesra sesi 2021-2022 ini berjalan lancar. Maka engkau berkatilah majlis ini ya Allah. Kami memohon kepadamu jua ya Allah, limpahkanlah taufik dan inayahmu kepada dekan, timbalan dekan, ketua-ketua program, para pensyarah, ibu bapa urus dia, serta yang terutama pelajar-pelajar yang diraikan. Mudah-mudahan majlis kami ini menjadi suatu majlis yang engkau redai dan rahmati. Allahumma ya Rahman, limpahkanlah rahmat dan ihsan kepada kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tugas dan kewajipan. Kurniakanlah kepada kami segala nikmat kekuatan dan kesihatan agar kami dapat berusaha menuju ke arah pembangunan dan kemakmuran. Anugerahkanlah kami kekuatan ilmu dan semangat kerjasama yang erat bagi meningkatkan mutu kerja dan kecekapan kami. Allahumma ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah kami daripada sesuatu yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan perpaduan kami. Jauhkanlah kami dari perasaan hasad dengki, khianat dan tidak amanah. Mudah-mudahan engkau jadikan kami dalam golongan orang yang beriman dan patuh kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudara Khairul di atas bacaan doa sebentar tadi. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya dapatlah kita semua bertemu secara maya bagi meraikan para pelajar baharu Diploma Perikanan yang mana ini merupakan tahun kedua kita bertemu secara maya bersama pelajar baharu dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang berbahagia Dekan Profesor Dr. Muhammad Effendi bin Abdul Wahid
untuk memperkenalkan Fakulti Perikanan dan Sains Makanan dengan lebih dekat lagi. Dipersilakan Prof. Terima kasih Cik Hafiza, moderator pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar para pelajar sekalian? Yang bahagia, Timbalan Dekan Akademik dan Hak Ehwal Pelajar, Profesor Madya Dr. Hayati Muhammad Yusof. Yang bahagia, Timbalan Dekan Bakat dan Penyelidikan, Profesor Madya Dr. Muhammad Hanafi Idris. Yang bahagia, Ketua-Ketua Program. Yang bahagia, Pengerusi Bidang Warga Akademik dan Sokongan Akademik FPSM, serta yang diraikan pelajar-pelajar baharu Diploma Perikanan sesi akademik 2021-2022 yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar baharu Diploma Perikanan ambilan perdana bagi kemasukan sesi 2021-2022, iaitu seramai 94 pelajar yang telah menerima tawaran dan mendaftar sebagai pelajar Diploma Perikanan UMT pada tahun ini. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baharu Diploma Perikanan sesi akademik 2021-2022 ke Fakulti Perikanan dan Sains Makanan yang juga dikenali dengan nama manjanya FPSM, Universiti Malaysia Terengganu UMT. Syabas dan tahniah saya ucapkan kerana anda telah membuat satu pilihan yang bijak dengan menjadikan Diploma Perikanan di FPSM sebagai pilihan utama anda di Universiti Malaysia Terengganu. FPSM secara rasmi menggunakan nama baru pada 1 Ogos 2019 bermula dengan penubuhan Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Aquakultur atau PPSPA pada 30 September 2011. FPSM memulakan langkah memacu kecemerlangan untuk menjadi pusat kecemerlangan akademik berlandaskan visi untuk menjadi fakulti terunggul yang berfokus dalam bidang perikanan, aquakultur, makanan dan tanaman. Bagi merealisasikan hasrat ini, FPSM telah mengorak langkah dengan menyediakan pelbagai program akademik yang berkualiti serta rangkaian pendidikan dan kerjasama sama ada di dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Seiring dengan revolusi industri 4.0, FPSM juga tidak menyisihkan kemahiran insaniah dan pengijazahan dalam tempoh yang telah ditetapkan ataupun graduate on time. FPSM juga menawarkan kursus-kursus terpilih dalam bentuk talian iaitu MOOCs. Selain daripada prestasi akademik, pelajar juga dinilai berdasarkan kemahiran insaniah mereka dalam melahirkan graduan yang holistik, berkeusahawanan serta seimbang dari segala aspek. Justru itu besarlah harapan kami agar pelajar-pelajar semua dapat mengekalkan serta meneruskan kecemerlangan pada masa-masa yang akan datang. Kesempatan yang ada ini, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar dalam mengemudi kehidupan di UMT sepanjang pengajian 2 tahun anda dalam program Diploma Perikanan, terutamanya dalam menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran secara atas talian susulan daripada wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara kita ini. Anda bakal memulakan minggu pertama pengajian semester anda bermula pada minggu hadapan iaitu 8 Ogos 2021. Semoga perjalanan anda bergelar mahasiswa-mahasiswi UMT dipermudahkan sehingga ke akhirnya. Warga FPSM akan sedaya upaya membantu anda panjang melayari kehidupan bergelar pelajar FPSM UMT. Jom kita kenali FPSM dengan lebih dekat lagi. Para pelajar sekalian, pada hari ini saya akan memperkenalkan sedikit berkenaan dengan latar belakang Fakulti Perikanan dan Sains Makanan yang kita kasihi ini. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada calon-calon yang telah berjaya mendapat tawaran ke program Diploma Perikanan sesi 2021-2022. Selamat maju jaya. Ini adalah sedikit sebanyak tentang sejarah penubuhan FPSM yang sangat berkait dengan penubuhan UMT itu sendiri. Jadi kita boleh tengok dalam gambar rajah ini, bermula daripada 1979, Fakulti Perikanan dan Sains Samudera sebenarnya telah wujud lama dan sehinggalah ia berevolusi kepada beberapa buah pusat pengajian sehinggalah menjadi sebuah fakulti pada tahun 2019. Jadi saya akan memperkenalkan ahli-ahli pengurusan Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Sebagai dekan, saya dibantu oleh 2 orang timbalan dekan. Yang pertama adalah Timbalan Dekan Bakat dan Pendidikan, Profesor Madya Dr. Muhammad Hanafi Idris.
Yang kedua adalah Timbalan Dekan Akademik dan Hak Ehwal Pelajar, Profesor Madya Dr. Hayati Muhammad Yusof. Saya percaya para pelajar akan banyak berurusan dengan Timbalan Dekan Akademik dan Hak Ehwal Pelajar sepanjang mereka menjalani pengajian di FPSM. Ahli pengurusan yang seterusnya adalah Ketua Program Diploma Perikanan. Saya rasa semua dah jumpa dah, Dr. Nur Fazliana Mota. Beliau ni sangat aktif, bolehlah digelar sebagai mak kepada para pelajar sekalian ya. Walaupun masih muda tapi beliau sangat cekap menjalankan kerja dia sebagai ketua program. Program yang kedua adalah Ketua Program Sarjana Muda Sains Gunaan Perikanan, iaitu Profesor Madya Dr. Rumi Aida Matpiah. Dan yang di tengah tu adalah Pengerusi Bidang Perikanan dan Aquakultur, iaitu Dr. Wan Muhammad Rauhan Wan Husin. Dan sebelah beliau adalah Ketua Program Sarjana Muda Sains Makanan, Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan, iaitu Dr. Yusnita binti Hamzah. Dan yang sebelah beliau adalah Ketua Program Sarjana Muda Sains Agroteknologi Sains Tanaman, iaitu Teknologis Dr. Fauziah Tufail Ahmad. Jadi untuk makluman semua, fakulti kita terdiri daripada menawarkan beberapa program selain daripada Diploma Perikanan. Tapi untuk tujuan pada pagi ini, saya hanya akan memperkenalkan ahli-ahli akademik di dalam bidang perikanan dan aquakultur saja. Ahli pengurusan yang seterusnya adalah Ketua Program Sarjana Muda Sains Makanan, Teknologi Makanan, iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Khairi Muhammad Zainul. Dan seterusnya adalah Ketua Program Sarjana Muda Sains Aquakultur, iaitu Profesor Madya Dr. Sandra Catherine Anak Perempuan Zainatan. Dan kita juga dibantu oleh 2 orang penolong pendaftar, dan mereka ini merupakan tulang belakang kepada fakulti, iaitu penolong pendaftar kanan Puan Surwani Abdul Rahman dan juga penolong pendaftar Encik Muhammad Syarunizan Abdul Rashid. Dan saya akan pergi kepada pensyarah dalam bidang perikanan dan aquakultur. Yang pertama adalah saya sendiri, Profesor Dr. Muhammad Effendi Abdul Wahid. Seterusnya adalah Timbalan Dekan Bakat dan Pendidikan, Profesor Madya Dr. Muhammad Hanafi Idris, dan Ketua Program iaitu Profesor Madya Dr. Rumi Aida Matpiah, dan Ketua Program Diploma Dr. Nur Fazliana Mota, dan seterusnya adalah Dr. Wan Muhammad Rauhan Wan Husin. Dan kita juga mempunyai profesor iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Tajuddin bin Abdullah, Profesor Datuk Dr. Anwar Hassan, Profesor Dr. Najiah Musa, Profesor Madya Dr. Nadirah Musa, Profesor Madya Kemis Dr. Muhammad Zulhelmi Rozaini, Profesor Madya Dr. Siah Yinggiat, Profesor Madya Dr. Sandra Catherine Zainadan, Dr. Syahriza Muhammad Syarif, Dr. Nur Asma Arifin, Dr. Nurdiana Muhammad Nordin, Dr. Aiwan Koh Chong Chu, Dr. Ezma Hamrul Afrin Awaluddin, Dr. Sarifah Nur Emilia Said Jamil Fadak, Teknologis Dr. Nik Aziz Nik Ali, Dr. Siti Ariza Arifin, Dr. Syarifah Rahmah Said Muhammad, Dr. Emino Muzalina Mustafa, Dr. Tun Nurul Aimi Mat Jaafar, Dr. Muhammad Fazrul Hisham Abdul Aziz, Teknologis Dr. Wan Nurul Nadiah Wan Rasdi, Teknologis Dr. Luqman Nur Hakim Nur Azmi, Dr. Roslizawati Ablah, Dr. Rasina Abdul Rashid Alayas Awang, Dr. Nurul Akilah Ibrahim, Dr. Muhammad Abdul bin Yazid, Dr. Faradilah binti Ghazali dan Cik Zaihatun Zakaria. Dan kita juga mempunyai barisan para pensyarah antarabangsa dalam bidang perikanan dan aquakultur. Yang pertamanya adalah Profesor Madya Dr. Abu Hena Mustafa Kamal daripada Bangladesh, Dr. Hassan Ibrahim Sheikh Muhammad daripada UAE, Dr. Shumpei Ihata daripada Jepun, Dr. Alfian Zain daripada Indonesia, Dr. Laith Abdul Razak daripada Iraq, Dr. A. Hassan Habib daripada Bangladesh. Dan untuk makluman semua, kita mempunyai seramai 84 orang kaki tangan akademik dan seramai 68 orang kaki tangan sokongan akademik. Jadi kita boleh lihat komposisi kedua-dua jumlah kaki tangan sokongan akademik dan kaki tangan akademik ini.
Kita ada profesor seramai 6 orang, Profesor Madya seramai 12 orang, dan kita juga mempunyai pensyarah senior seramai 18 orang dan juga 43 orang, serta pensyarah muda seramai 7 orang. Kita juga mempunyai kaki tangan sokongan akademik daripada pelbagai bidang, daripada bidang perikanan, pegawai-pegawai dalam bidang perikanan, pegawai-pegawai dalam bidang sains makanan, sains tanaman dan juga aquaculture. Jadi mereka ini sangat penting kerana mereka akan memastikan kelancaran bagi program-program amali dan program-program kerja lapangan. Kebanyakannya akan dikendalikan oleh para kaki tangan sokongan akademiknya. Jadi kita juga mempunyai 4 program pengajian yang utama, iaitu Doktor Falsafah, ini adalah yang kita panggil PhD, Sarjana Masters atau Sarjana Sains Penyelidikan yang pertama, Sarjana Sains Aquaculture kerja khusus dan Sarjana Sains Perikanan Tropika kerja khusus. Kemudian kita ada Sarjana Muda iaitu ijazah pertama, Sarjana Muda Sains Makanan, Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan dengan kepujian, Sarjana Muda Sains Makanan, Teknologi Makanan dengan kepujian, Sarjana Muda Sains Agroteknologi, Sains Tanaman dengan kepujian, Sarjana Muda Sains Aquaculture dengan kepujian, dan Sarjana Muda Sains Gunaan Perikanan dengan kepujian. Dan yang terakhir adalah Diploma Perikanan yang anak-anak sekalian akan menjalaninya bermula daripada semester ini. Jadi selepas habis diploma nanti, kamu mempunyai pilihan untuk memilih daripada sarjana muda yang disenaraikan di sini. Seterusnya kita mempunyai sejumlah 133 orang pelajar siswazah yang terdiri daripada 36 orang doktor falsafah, 7 orang sarjana kerja khusus dan 90 orang yang menjalani sarjana penyelidikan. Dan kita mempunyai seramai 1,560 orang pelajar sarjana muda dan diploma. Komposisinya ada pada skrin masing-masing tu, boleh tengok. Dan kita untuk diploma perikanan ni, kamu akan menjalani pengajian selama 2 tahun. Saya rasa ketua program Dr. Fazliana telah pun menerangkan perkara ini sewaktu engagement dengan para pelajar baru itu. Jadi kamu akan mengambil sebanyak 90 jam kredit sepanjang 2 tahun ini dan mempunyai 4 semester. Dan 3 komponen khusus yang utama yang mesti diambil adalah teras universiti, teras program dan elektif. Jadi saya percaya perkara ini telah pun dijelaskan oleh ketua program sebelum ini. Dan sistem akademik kita ada kuliah. Dan kuliah ini adalah walaupun kadang-kadang pensyarah tak bagi markah kepada kuliah, tapi kuliah ni sangat penting kepada kamu kerana menerusi kuliah lah kamu akan dapat memahami intipati sesuatu kursus. Jadi janganlah kamu tuang kuliah. Tuang tu istilah untuk ponteng ya. Jadi janganlah kamu tuang kuliah kerana kuliah ni sangat penting dan kemudian kamu akan dibekalkan dengan amali. Amali juga tidak kurang penting kerana dia adalah feeder kepada kuliah dan juga kamu akan, kalau setengah kursus tu kamu akan diberikan tutorial untuk kamu mendalami dengan lebih lanjut lagi tentang apa yang telah dikuliahkan. Dan kamu akan diuji dengan tugasan dan juga peperiksaan akhir ataupun final exam. Dan kamu juga akan dibawa keluar untuk menjalani kerja lapangan di merata tempat. Kalau sebelum era pandemik COVID-19 ni, merata tempat kamu akan pergi daripada utara ke selatan negara kita. Okey, untuk persediaan kuliah online, saya rasa kamu telah didedahkan kepada sistem pengajaran dan pembelajaran atas talian di UMT ini, iaitu LMS UMT yang menggunakan Wadi bagi para pelajar diploma dan asasi STEM dan juga Webex untuk meeting dan YouTube. Kita ada video dan sebagainya yang boleh dilihat melalui medium YouTube, WhatsApp untuk komunikasi dan juga Google Documents, Google Form dan sebagainya. Dan juga untuk pembelajaran dan pengajaran, para pensyarah akan menggunakan MyNemo untuk menghantar email dan juga kalau nak tengok yuran tu dah dilunaskan ataupun belum ataupun perkara-perkara berkaitan akademik, kita menggunakan medium MyNemo. Dan kemudian Wadi untuk Learning Management System LMS, kuliah amali dan penilaian berterusan dan peperiksaan akhir akan menggunakan
menggunakan Learning Management System, LMS, Webex, YouTube, Google, Google Meet, Google Docs, Google Form, Google Sheets, WhatsApp dan Telegram. Ini adalah medium yang akan digunakan. Jadi, oleh kerana SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan juga MKN, sekarang ni kebanyakan penilaian untuk peperiksaan akhir telah ditukar kepada sama ada penilaian berterusan ataupun penilaian alternatif. Jadi perkara ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh ketua program masing-masing. Kerana ini untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan virus COVID-19 ya. Dia ada SOP yang perlu diikuti. Dan sepanjang masa para pelajar berada di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan, pelajar akan diberikan seorang mentor akademik. Jadi mentor akademik ini sangat penting kerana dia akan sentiasa bersama adik-adik sekalian daripada sekarang sehinggalah bergraduat kelak. Jadi tugas mereka ni yang pertama adalah membimbing dan mengenal pasti masalah akademik pelajar. Membantu pelajar memahami sistem akademik, membantu memantau prestasi akademik pelajar, memberi dorongan dan nasihat dan bimbingan dari masa ke semasa apabila diperlukan. Jadi janganlah ragu-ragu untuk menghubungi mentor akademik anda kerana mereka lah umpama ibu bapa di fakulti yang dapat membantu anda apabila anda mengalami sebarang keraguan ataupun masalah. Janganlah tunggu sehingga masalah tu menjadi lebih berat baru nak berjumpa dengan mentor akademik. Dan sebagai menyokong aktiviti pengajaran dan penyelidikan di fakulti, kita mempunyai sebanyak 28 buah makmal di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Jadi makmal-makmal ini bukan semuanya akan digunakan oleh para pelajar diploma. Yang akan digunakan oleh pelajar diploma adalah makmal sains, iaitu makmal kesihatan organisma akuatik, makmal biosistem perikanan, makmal anatomi dan fisiologi, makmal kualiti dan analisis umum. Ini suasana dalam makmal ya. Saya rasa mungkin para pelajar rasa tak sabar nak masuk ke makmal, tapi bersabarlah kerana pada waktu sekarang ni kita masih belum boleh membenarkan kemasukan para pelajar dalam jumlah yang ramai ke kampus untuk menjalani amali ya. Makmal sains perikanan, kamu boleh nampak ada ikan dalam balang tu yang telah diawetkan. Makmal teknologi perikanan dan tangkapan, makmal pemprosesan produk perikanan. Ini kamu akan belajar buat macam-macam produk sushi ya. Sashimi, kamu akan belajar buat keropok lekor dan sebagainya. Dan kompleks perikanan dan ekokultur yang terbesar, saya boleh katakan di UMT ni, yang dipunyai oleh Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Di sini para pelajar akan didedahkan kepada teknik pengkulturan makanan hidup, teknik pembiakbakaan ikan hiasan dan ikan yang digunakan sebagai sumber protein yang mempunyai nilai komersial. Dan kita juga mempunyai hatchery air masin. Tadi hatchery air tawar. Hatchery air masin ni pun sangat penting bagi mereka yang berminat dengan ikan-ikan ataupun pemakanan untuk ikan air masin. Dan juga ini adalah suasana pembelajaran dalam perjalanan kelas amali. Kamu lihat para pelajar mendengar dengan tekun apa yang diajarkan oleh pensyarah. Dan suasana ini sebenarnya sebelum pandemik memang akan sentiasa dapat dilihat. Kita akan dapat lihat para pelajar dengan gembiranya menjalani amali. Dan ini adalah amali di makmal pemprosesan makanan. Kamu boleh nampak ketua program di situ, Dr. Fazliana. Di sini kamu akan belajar macam-macam produk dan berpeluang untuk merasai produk yang telah disiapkan itu. Dan kita juga ada kursus seperti renang dan keselamatan air khusus untuk para pelajar diploma. Sepanjang 2 tahun mereka berada di sini, dan kursus ini memang diteruskan dalam era pandemik ni dengan SOP yang ketat, dan para pelajar masih berpeluang untuk menjalani latihan renang di kompleks renang UMT sehingga ada SOP baru yang dikeluarkan di masa ke semasa oleh pihak KKM dan MKN. Dan ini adalah program pelesenan Open Water Scuba Diving Diploma Perikanan. Kalau anda berminat untuk jadi divers, menyelam untuk melihat keindahan di bawah air, kamu boleh
mendaftar untuk program pelaksana Open Water Scuba Diving. Ini adalah suasana yang dapat kita lihat di stesen Pulau Bidong. Stesen Pulau Bidong ni dipunyai oleh UMT, dan para pelajar yang ingin mengambil Open Water Scuba Diving akan dibawa ke sini dan akan menjalani latihan mungkin selama 3 hingga 4 hari. Para pelajar juga digalakkan untuk menyertai kelab-kelab akademik pelajar yang terdapat di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Jadi untuk pelajar diploma, kamu akan lebih kepada Revolution of Fisheries Club ataupun REVOF. Jadi dekat sini ada abang-abang senior dan kakak-kakak senior yang sentiasa akan membimbing para pelajar. Jika ada sebarang masalah atau pertanyaan, boleh rujuk kepada Kelab REVOF. Kelab yang kedua adalah FICOS, iaitu Fisheries Club of Organised Studies untuk para pelajar sarjana muda perikanan. Integra dan juga Hivotex, sains tanaman dan juga aquaculture. Dan kita ada Food Science Club untuk para pelajar daripada bidang sains makanan. Jadi walaupun kita berada di era pandemik, tapi fakulti kita tak duduk diam saja. Dari masa ke semasa kita sentiasa mengadakan webinar. Contohnya engagement kita dengan para pelajar diploma perikanan sebelum ni yang dilaksanakan oleh Ketua Program Perikanan iaitu Profesor Madya Dr. Rumi Aida Matpiah bersama dengan Ketua Program Diploma iaitu Dr. Fazliana Mokhtar. Saya rasa hari itu kamu ada start program ini, dan program Jom Masuk U, program asas sistem dan program diploma perikanan, dan juga Jom Masuk U yang disertai oleh 2 orang pensyarah kita iaitu Dr. Nurul Akilah dan Dr. Sharifah Emilia. Dan program bersama dengan senior kamu juga dilaksanakan iaitu pre-MJM engagement. Kamu boleh berjumpa dengan senior kamu dalam diploma perikanan dan kamu telah didedahkan kepada pengenalan tentang individu-individu penting FPSM dan pengenalan sistem WADI UMT. Jadi kalau sebelum ni, kalau waktu bukan pandemik, kamu pelajar-pelajar dikendaki untuk mengambil tanda tangan setiap kaki tangan akademik dan kaki tangan sokongan akademik supaya kamu dapat mengenali mereka dan dapat perkenalan dan kemudian mendapat bimbingan apa yang perlu kamu ketahui daripada mereka. Tapi di era pandemik ni kita tak buat perkara itu. Jadi kita memperkenalkan menerusi gambar dan juga video. Dan pre-engagement dengan pelajar daripada Kelab REVOF, panduan untuk menggunakan MyNemo, dan kamu didedahkan kepada etika sebagai mahasiswa dan juga panduan pengajian, macam mana pengajian ni oleh Exco Academic REVOF. Jadi semua ni adalah daripada ahli-ahli Kelab REVOF yang sentiasa membantu di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Dan pre-MJM engagement iaitu taklimat bersama ketua program telah pun dilaksanakan hari itu pada 30 Julai 2021 oleh ketua program diploma perikanan iaitu Dr. Fazliana Mokhtar dan disertai oleh semua para pelajar baru sesi 2021-2022. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada para pelajar yang telah menghadiri program ini. Dan ini adalah aktiviti yang sebelum ini, pendaftaran untuk kemasukan pelajar baru 2020. 2020-2021. Jadi senior setahun daripada kamu. Ini adalah aktiviti yang perlu dijalani oleh mereka. Mereka perlu menjalani saringan dan kemudian dipastikan mereka sihat dan mereka akan duduk di kampus. Dan kampus ni, bila duduk di dalam kampus ni, kita katakan kamu berada di dalam gelembung hijau. Jadi setelah diisolasi selama 14 hari, jadi kamu boleh dibenarkan untuk bertemu dengan pensyarah dan juga menjalani amali dan sebagainya. Aktiviti sukan sebelum pandemik, kita ada permainan bola tampar, bola jaring. Aktiviti ini kebanyakan dipelopori oleh ahli-ahli Kelab REVOF. Dan juga program keusahawanan, program keusahawanan pelajar. Fakulti kita sentiasa berkait rapat dengan CEC iaitu Center for Entrepreneurs Council Career, di mana
para pelajar didedahkan kepada keusahanan. Jadi tak perlulah berfikir selepas bergraduat esok nak tunggu kerja dengan kerajaan ke atau swasta ke, kamu boleh mencipta peluang pekerjaan sendiri. Ini adalah antara aktiviti kelab, engagement bersama para penduduk yang berada di luar kampus menerusi outreach program. Jadi kalau yang berminat dengan aktiviti komuniti seperti ini, kamu boleh join atau sertai program-program yang melibatkan komuniti di sekitar kampus. Memang aktiviti yang sangat ditunggu sebenarnya oleh para pelajar diploma kita. Dan kita juga sebagai sebuah fakulti tidak kurang bilangan MOU dan MOA dan letter of intent ataupun surat niat yang kita telah tanda tangani bersama-sama dengan universiti-universiti luar seperti universiti daripada Vietnam, universiti daripada Thailand, Indonesia, Jepun dan juga China. Jadi kita ada 18 MOU luar negara, 1 MOU dalam negara, 1 MOA luar negara, 2 MOA dalam negara, 1 Research Collaboration Agreement, 1 Research Grant Agreement dan juga 14 Letter of Intent. Tujuan kita menandatangani ini tidak lain daripada untuk menyediakan jaringan untuk para pelajar kita menjalani sangkutan akademik bersama-sama dengan ahli-ahli akademik kita. Ahli akademik kita juga menerusi jaringan ini berpeluang untuk menjalani sangkutan akademik ataupun sangkutan industri bersama-sama dengan pihak yang menandatangani MOA dan MOU ini. Kita juga ada program antarabangsa, kita hantar pelajar ke Thailand, ke Indonesia, ke Taiwan dan juga para pelajar kita juga tidak kurang hebat macam sama poster competition tu dimenangi oleh saudari Nur Nadia Zainuddin daripada UMT. Jadi pelajar FPSM ni tak kurang hebat dan juga antara kejayaan manis FPSM adalah anugerah pengurusan PTJ terbaik di mana kita telah dianugerahkan pengurusan pusat tanggungjawab terbaik pada tahun 2020 ya. Dan juga para ahli akademik di fakulti juga tidak tidak melepaskan peluang untuk menulis buku, dan mereka dengan aktifnya menulis buku. Bukan saja ahli akademik kita tetapi pegawai-pegawai sains kita pun ada yang menulis buku, dan buku-buku ini diterbitkan untuk menjadi rujukan kepada mereka yang berada dalam bidang tersebut. Dan ini adalah pelancaran buku daripada pelajar diploma sendiri, iaitu Najwa Hajidah binti Yusri, diploma perikanan, yang buat buku berkaitan dengan ikan hiu, data berkaitan ikan hiu di perairan Malaysia dalam tempoh beliau menjalani latihan industri di syarikat penerbitan buku Al-Hana Enterprise. Jadi Najwa ni telah membuktikan bakat beliau dalam penulisan buku dan dia punya kemampuan untuk menulis tentang ikan hiu. Jadi buku ni boleh dibeli menerusi penerbitan Al-Hana. Saya rasa ini adalah satu pencapaian yang sangat baik daripada pelajar diploma perikanan kita ya. Okey, ini adalah tahi-tahi penting. Saya harap para pelajar mencatatnya. Pada 1 hingga 3 Ogos yang lepas, kamu telah membuat cetakan slip pendaftaran. Pada 3 hingga 6 Ogos ini, kita menjalani Minggu Jalinan Mesra secara atas talian. Dan pada pagi ini adalah program sepagi bersama fakulti, dan sebenarnya esok ada program Ikra Pelajar MJM ya, tak ada dalam ni. Dan pada 6 Ogos kita akan bersama dengan ketua program dan juga mentor-mentee akademik. Ini akan sesi engagement yang baik, dan juga akan bersama badis bersama ahli-ahli kelab Revolve, Exco Revolve. Dan pada 8 Ogos adalah minggu di mana kuliah akan bermula untuk semester 1 sesi 2021-2022. Jadi kekalkan semangat kamu, dan kita harap supaya semangat ini akan bersama kamu sehingga kamu bergraduat kelak. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Okey, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Prof. Effendi untuk sesi pengenalan sebentar tadi. Diharap dengan penerangan yang disampaikan oleh yang berbahagia dekan tadi dapat menggambarkan kepada para pelajar semua tentang Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Okey, bagi semester pertama ini kita semua sudah sedia maklum bahawa pihak KPT telah mengumumkan sesi pembelajaran akan diadakan sepenuhnya secara atas talian. InsyaAllah kita doa semoga pandemik COVID-19 ini segera berlalu dan semoga kita dapat kembali menjalani sesi pengajaran secara normal. Jadi sekiranya adik-adik pelajar sekalian ada sebarang pertanyaan atau kemusykilan, boleh mengemukakan soalan secara terus dengan menekan butang unmute, atau kalau masih segan boleh kemukakan soalan dekat ruangan chatting. Boleh tanya. InsyaAllah Prof. Dekan akan menjawab. Waalaikumsalam. Ini Syafiq Afiq Alias. Ya, nama saya Afiq Alias, di Kubur Perikanan tahun 1. Daripada Melaka, saya ingin bertanya kepada Profesor. Sebelum berlakunya COVID semua ni kan kita ketahui daripada diploma ni kita akan ke Pulau Bidong, ke Tasik Kenyir. Jadi saya ingin bertanya pendapat Prof, sekiranya kami dibenarkan masuk ke universiti nanti setelah COVID ni menunjukkan pola yang positif, adakah kita orang akan dibenarkan juga untuk melalui program-program seperti itu untuk melakukan fieldwork seperti senior-senior sebelumnya? Begitu soalan saya, Prof. Ya, terima kasih saudara Afiq daripada Melaka ya. Okey, saya pun orang Melaka Afiq. Melaka kat mana tu? Kampung. Pulau Gadong, Prof. Oh, Pulau Gadong, tengah rumah saya. Saya Lorong Pandan. Okey. Sebenarnya sama ada kamu akan dibenarkan masuk untuk menjalani amali sebagaimana yang kamu tengok dan dipaparkan ataupun yang diberitahu oleh senior-senior kamu ataupun ketua program tu akan bergantung kepada SOP yang dikeluarkan daripada masa ke semasa oleh pihak KKM dan MKN. Jadi selalunya kalau pelajar tu dah berada dalam gelembung hijau, dah dapat kembali ke asrama dan dikuarantinkan untuk satu tempoh masa yang tertentu, selalunya kita tak ada masalah dan kita harap para pelajar kita dapat divaksinasikan segera supaya kita boleh menjalani amali tersebut. Tapi semuanya bergantung kepada arahan mutakhir daripada KKM dan MKN. Jadi kalau dibenarkan, memang kita akan bawa para pelajar ke tempat-tempat tersebut untuk menjalani kerja lapangan dan amali. Okey, Afiq. Ya, sama. Okey, terima kasih juga kepada Afiq atas soalan yang dikemukakan tadi. Mungkin ada lagi adik-adik lain yang nak bertanya soalan. Jangan malu. Ada soalan yang dekat ruang chatting ada? Belum? Dah tak ada yang nak bertanya? Atau sekadar nak berkongsi rasa keterujaan sebab dapat masuk dalam diploma perikanan? Kalau ada nak bercerita, boleh berkongsi dengan kami? Timbalan dekan kita pun ada bersama pada pagi ni kalau ada apa-apa Atau nak mungkin timbalan dekan nak memberi sedikit kata-kata kepada adik diploma kita? Profesor Madya Dr. Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar saya? Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi. Terima kasih. Alung, Cik Hafizah, yang bahagia Prof. Dekan. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua pelajar-pelajar baharu Diploma Perikanan sesi 2021-2022. Tahniah kerana memilih UMT sebagai destinasi pengajian anda semua. InsyaAllah kita akan berjumpa pada semester ini. Saya akan mengajar kursus biologi invertebrate semester 1, dan jika ada apa-apa
isu dan ruang yang boleh kita berkongsi, boleh berhubung dengan saya pada masa ke masa. Saya rasa itu saja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Dr. Hanafi dan mungkin ada. Okey, kita jemput Timbalan Dekan Akademik Dr. Hayati, mungkin ada kata-kata yang nak disampaikan kepada pelajar Diploma Perikanan baru. Silakan Dr. Hayati. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Dengar Dengar. Okey, sorry. Okey, jadi saya ucapkan tahniah dan juga selamat datang kepada semua pelajar baru Diploma Perikanan untuk sesi 2021-2022. Okey, jadi kita memang telah pun berada dalam keadaan kita katakan era COVID-19 ni sejak daripada tahun lepas. Walau bagaimanapun saya harap para pelajar boleh beradaptasi dengan baik sebagaimana pelajar-pelajar sebelum ini juga telah mengalami masalah dan juga situasi yang sama. Okey, jadi kalau katakanlah saya dimaklumkan walau bagaimanapun kita tetap tertakluk kepada perkeliling semasa yang dikeluarkan oleh KPT, tetapi kalau katakanlah tiada halangan kemasukan pelajar kalau akan bermula selepas diumumkan tetapi bukanlah pada bulan Ogos ini. Jadi saya harap para pelajar dapat bersabar. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Hayati dan nampaknya Prof, program kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi semoga adik-adik semua berjaya menamatkan. Oh, ada soalan. Sekejap ya. Satu soalan. Sekejap, kita masih lagi menanti soalan. Ada soalan katanya. Okey, soalan dia berbunyi, Assalamualaikum Prof, saya Hafiz Fikri, pelajar Diploma tahun 1. Saya ingin bertanya, adakah kemungkinan apabila kita menjalani latihan industri, kita akan diabsorb ke dalam lapangan kerja tersebut? Kalau ya, berapakah persentasenya? Okey, terima kasih Saudara Hafiz. Sebenarnya soalan ini kerap kali ditanyakan oleh para pelajar. Jadi sewaktu para pelajar menjalani latihan industri, sebenarnya bakal majikan tu akan buat penilaian terhadap prestasi para pelajar tersebut. Dan saya rasa kalau kamu menunjukkan prestasi yang cemerlang dan dikendaki oleh pihak industri, saya rasa kamu mungkin akan diserap ke dalam lapangan kerja tersebut. Berapa persentage dia saya tak dapat nyatakan, tapi mungkin ada datanya pada timbalan dekan akademik kita. Cuma kalau pihak industri berpuas hati, selalunya dia akan tawarkan pekerjaan terus kepada para pelajar yang terpilih. Itu bukan mustahil. Memang ada kemungkinan untuk berlaku perkara tersebut. Jadi setiap kali kamu pergi buat latihan industri, tunjukkan minat kamu dan kebolehan kamu yang sebenarnya kepada pihak majikan atau bakal majikan kamu. Jadi dengan cara itu mereka akan perasan dengan bakat yang ada pada kamu dan mungkin kamu akan mendapat tawaran untuk bekerja di organisasi tersebut. Ini nasihat saya lah. Okey, terima kasih kepada Adik Hafiz Fikri atas soalan tadi. Jadi mungkin dah berakhir Prof. Yeah. Jadi semoga adik-adik semua berjaya menamatkan pengajian selama 2 tahun ini dengan cemerlang sebagai seorang mahasiswa yang berilmu serta bermodal insan yang tinggi walaupun tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran seperti sedia kala. Kita saksikan sedikit rakaman yang telah disediakan. Ada?
Okey. Sedikit rakaman kata-kata harapan daripada pelajar baharu dan juga sedikit nasihat daripada Pelajar lama. senior daripada Diploma Perikanan. Video corporate tu. Okey, kita teruskan dengan Video. tayangan video. Oh, ni video corporate yang Oh. buat. Diploma Perikanan berfokus pada bidang perikanan, aquakultur serta merangkumi pendidikan menyeluruh menggunakan aplikasi teknologi dan Slow. peralatan terkini. Sesi pembelajaran yang menarik di dalam makmal, hatchery serta di lapangan memberikan pendedahan yang jelas dan praktikal kepada pelajar. Modul pengajaran disediakan oleh tenaga pengajar berpengalaman bersama ahli akademik yang mahir dalam struktur bidang dan ahli-ahli industri di bahagian yang berkaitan. Kita bawa ke tempat. Bersama tempat udang kerangka. Kecil. Kat belakang. Masuk sekarang. Skop pengajian yang meliputi asas-asas dalam bidang perikanan membantu mahasiswa mendalami ilmu dengan kompeten. Program bersama komuniti, organisasi ternama serta pihak antarabangsa meluaskan rangkaian ilmu dan juga meluaskan skop kerjaya dalam bidang ini. Kebolehpasaran mahasiswa yang tinggi membuktikan produk diploma perikanan mempunyai peluang pekerjaan yang luas di dalam dan luar negara, juga melopori pelbagai sektor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sulia. Abdul Aziz. Saya merupakan pelajar tahun akhir Diploma Perikanan sesi Tak dengar. 2019-2020 di Universiti Malaysia Terengganu. Sekarang saya sedang menjalani latihan industri di salah satu ladang peternakan dan juga pembiakan Topotitora atau lebih dikenali sebagai ikan kelah. Sebenarnya bidang perikanan dan juga aquaculture ini sangat unik dan juga sangat menyeronokkan sekiranya anda mendalaminya sendiri. Maka rebutlah peluang ini dan jangan sia-siakan masa anda. Akhir kata daripada saya, selamat menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar diploma perikanan dan juga budak ikan. Jadi, jangan rasa menyesal kerana percayalah cakap saya, awak tak akan menyesal dalam mengambil bidang perikanan ini. Good luck for your studies. Bye-bye. Saya Adam bin Azahan, saya berasal dari Bentong Pahang. Saya berasa sangat gembira dan teruja lah bila dapat diploma perikanan di UMT ni sebab daripada dulu lagi saya nak mencuba benda-benda baru kan. Harapan saya ialah semoga dapat pergi ke kampus dan merasai sendiri bagaimana rasanya menjadi seorang mahasiswa di UMT. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Faris Iskandar bin Zulkifli dan saya berasal dari Selangor. Saya juga merupakan seorang bekas pelajar daripada MRSM Kuala Terengganu. Perasaan gembira terdapat saya ungkapkan apabila ditawarkan ke kursus diploma perikanan ini. Saya tertarik dengan perkongsian berkenaan diploma perikanan ini. Meskipun kursus ini tampak mencabar, akan tetapi saya percaya dan yakin dengan diri saya bahawa saya mampu untuk menyahut cabaran tersebut. Akhir kata, saya berharap agar berjaya sepanjang 2 tahun tempoh pembelajaran saya di sini.
dan saya akan cuba memberikan yang terbaik sepanjang keberadaan saya di sini. Hai adik-adik semua, tahniah kerana telah mendapat tawaran Diploma Perikanan di Universiti Malaysia Terengganu, UMT. Kami tak sabar-sabar ingin berjumpa dengan adik-adik semua. Selamat maju jaya. Bye. Hai, nama saya Nur Ain binti Misa Ugani dari negeri Johor. So, first of all, saya rasa bersyukur waktu dapat tawaran ke Diploma Perikanan di UMT. Lepas tu, saya nak berterima kasih kepada pihak FPSM dan juga akak-akak dan abang-abang senior yang dah tolong saya waktu pendaftaran atas talian. Okey, dan saya berharap agar kes COVID-19 cepatlah turun sebab saya nak juga rasa masuk kampus awal, pegang ikan yang saya maybe tak pernah nampak, jumpa akak-akak, abang-abang senior, classmate yang sporting kat dalam group WhatsApp tu. Dan saya harap korang dapat guide saya daripada zero to hero kat waktu saya belajar kat UMT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan apa khabar? Nama saya Muhammad Nur Najmi bin Muhammad Nasir, pelajar tahun 2 Diploma Perikanan Universiti Malaysia Terengganu. Jadi sepanjang setahun saya mengikuti kursus Diploma Perikanan ini, saya dapat merasakan kursus ini sangat seronok di mana kita dapat mempelajari lebih mendalam mengenai sektor perikanan di Malaysia maupun di dunia. Jadi kepada adik-adik yang terpilih untuk mengikuti kursus Diploma Perikanan ini, saya nak ucapkan tahniah. Dan akhir sekali, saya harapkan adik-adik dapat meletakkan Diploma Perikanan sebagai pilihan nombor 1 anda di dalam sistem UPU. Saya Syakir Zulhadi, merupakan mantan Presiden Club Revolution of Fisheries dan juga pelajar tahun 2 yang sedang menjalani latihan industri. Apa yang saya nak katakan, Diploma Perikanan ini best dan sangat berbeza daripada kos-kos yang lain sebab anda bukan sahaja belajar secara teori dalam kelas, namun anda akan melakukan amali praktikal di tempat lapangan. Jadi, apa tunggu lagi? Pastikan Diploma Perikanan berada pada pilihan yang pertama. Terkailah ilmu seluas lautan. Terima kasih. Okey, begitulah dia tayangan video perjalanan adik-adik mahasiswa Diploma Perikanan sepanjang berada di kampus ini. Jadi untuk kita sebelum menutup ni, kita on semua video, kita ambil gambar. Boleh? Okey. Semua bersedia di hadapan video masing-masing. Okey, bersedia semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi, okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lagi? Aduh. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey? Okey, jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dekan dan seluruh barisan pengurusan FPSM. Dengan ini maka berakhirlah sudah Majlis Program Pelajar Baharu sesi kemasukan 2021-2022 bersama warga FPSM, dan saya mewakili seluruh warga FPSM ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang mengendalikan majlis ini. Dan buat adik-adik semua, sekiranya terdapat soalan atau pertanyaan, bolehlah diajukan kepada pengurusi program iaitu Dr. Fazliana. Dan akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.